ada satu kenyataan daripada ahli parlimen. Daripada satu kenyataan ahli parlimen Tanjung Karang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak yang saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Zulkifli menjelaskan keputusan itu bertujuan memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimen diwakilinya terus terbela dan dia akan mendapat pelbagai manfaat termasuk infrastruktur, kata beliau. Tuan-tuan, cerita tentang MP nak lompat ni, sebenarnya saya dah nyatakan pada 2 hari bulan Januari dulu. Ini kenyataan saya di dalam Facebook. Pada 2 Januari, kalau tuan-tuan tengok tarikh tu, itu adalah tarikh 2 Januari ke atas ni. Dan mendapat 1.2k like. Saya kata seorang lagi MPPN akan sokong PMX. Tunggu. Dan akhirnya, hari ini, 24 hari bulan Januari, 22 hari kemudian, MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar Ibrahim. Macam mana kau tahu? Followlah live saya, insyaAllah. Kita akan tahu. Saya tahu, cuma saya tak tahu bila dan saya tak tahu siapa. Bukan saya kata saya tak tahu siapa, tahu juga sebenarnya. Kita dapat hint lah. Cuma kita tak berani nak nak berani nak menyatakan kerana takut dia berubah hati. Sebenarnya ada 2 orang yang paling penting di dalam PN yang sepatutnya melompat tapi tak jadi. Kenapa tu saya tak nak cerita lah. Itu personal. Ada cerita personal. Tapi 2 orang ni kalau dia orang melompat, ni kalau Tanjung Karang, setakat Labuan, setakat orang kata Kuala Kangsar, setakat Jeli, itu biasa. Orang biasa. Ahli biasa, mungkin MP biasa. Tapi yang ni level pimpinan, tuan-tuan. Level pimpinan tau. Dikatakan bakal untuk menyokong PMX. Bukan melompat keluar parti, tak. Menyokong PMX. Tapi sayang tak jadi. Dah hampir-hampir jadi. Tapi tak jadi. Tapi tak apalah. #kekal tegang. #kekal tegang. Kekal tegang. Kekal tegang. Itu maksud dia kekal tegang tu. Kekal tegang. Bukan kekal tenang. Kekal tegang. Okay. Boleh? Alright. Teruskan kekal tegang, tuan-tuan. Alright. Dalam masa yang sama, okey, habis dah cerita tu. Kekal tegang, so akhirnya cukup jumlah. Siapa yang tak cukup jumlah sebenarnya? Siapa yang tak cukup jumlah? Saya tanya tuan-tuan, siapa yang tak cukup jumlah? So akhirnya yang dikatakan tak cukup jumlah itu tak cukup jumlah. Baik. Habis cerita kat situ. So baru-baru ini kita ada isu batu putih ni dah sejak daripada saya kecil lah. Isu batu putih ni dah jadi masalah. Okay. Zahid, RCI, Royal Commission of Inquiry batu putih dimulakan selepas pemasyuran agung baru. Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan batu putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan ditubuhkan sebaik saja pemasyuran yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari ini, kata Ahmad Zahid. Kabinet telah berbincang dan meluluskannya. Tetapi saya dapat makluman, ia hanya dilakukan dengan pelantikan akad sumpah secara rasmi yang di-Pertuan Agong yang baru. Ahmad Zahid mengulas penubuhan RCI tersebut yang diumum Ketua Setiausaha Negara berangkap Setiausaha Jemaah Muhammad Zuki Ali hari ini. Muhammad Zuki berkata anggota yang bakal menguntai RCI akan dilantik daripada kalangan pakar yang meluas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam. Untuk rekod, Sultan Johor bakal menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai yang di-Pertuan Agong yang baru. Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah 3 pulau kecil di antara Johor dan Singapura yang menjadi pertikaian dua negara. Pada 2008, Mahkamah ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah milik Malaysia. Hak milik Tubir Selatan pula yang kira-kira terletak di 3-4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan yang menguasainya.
Pada 28 Mei 2018, Kerajaan PH di bawah Mahathir Mohamad menarik balik permohonan yang difailkan tahun sebelumnya untuk membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang batu putih kepada Singapura. Pada Disember, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada ketika itu disarun untuk mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan batu putih. Arahan itu meminta Idrus meliti semula dan mengkaji isu berkaitan pulau tersebut. Bagi siapa yang tak faham isu pulau ni, kenapa kita nak bergaduh tentang pulau ni tuan-tuan, Batu Putih, Pulau Tebian Tengah dan sebagainya tu, sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada benda pun kat situ. Okay? Pulau tu tak ada benda, dia tak ada pendapatan ke apa. Mungkin ada setengah pulau dekat Sabah tu mungkin ada pendapatan. Tapi kebanyakan pulau seperti Pulau Layang dululah, sekarang ni dah ada pendapatan sebagainya. Tidak ada, bukanlah satu pulau yang orang kata ada emas ke apa. Ada orang heran, kena gaduh pasal apa nak pulau ni. Dia itu adalah, kalau kita orang kata claim pulau itu dan pulau itu milik kita, maka sempadan kita setakat itu. Tuan-tuan kena faham, kita ada sempadan negeri, sempadan berdasarkan kepada fixtures ataupun kepada tanah yang kita ada. Kemudian daripada tanah itu kita boleh claim 200 nautical mile ke darat, ke laut untuk menjadi sempadan air negara kita. Di situ kalau jumpa minyak, kalau ada hasil daripada laut dan sebagainya, di situlah pendapatan negara kita akan dapat. So kita dah gaduh pasal batu putih ini sejak sekian lama dah dengan Singapura berkenaan dengan sempadan batu putih. Kemudian ICJ International Court of Justice telah memberikan batu putih ini kepada Singapura. Kemudian kita dah buat appeal. Pada tahun 2018, Mahathir sewaktu jadi Perdana Menteri pada waktu itu telah menarik balik appeal tersebut. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta supaya diteruskan lagi. Maksudnya appeal itu diteruskan untuk kita berunding dengan Singapura berkenaan dengan batu putih. So, again, kita Mahathir yang dah tarik, Anwar Ibrahim yang insist untuk kita buat semula perkara ini. Okey, faham? Jadi sekarang ini kita nak kena runding balik, kita nak kena dapatkan balik, at least kalau tak dapat semuanya, kita dapat sebahagian daripada sempadan kita yang sebelum ini kita kalah dengan Singapura. Alright? Kenapa kalah is? Dia ada dokumen-dokumen lah. Yang tu saya tak nak go into detail lah. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, boleh kaji sendiri. Ada YouTube channel banyak bercerita tentang perkara ini. Baik. Habis kat situ. Biar mahkamah putuskan, Najib mohon sekat filem Man on the Run. Kementerian Komunikasi akan menyerahkan kepada mahkamah untuk memutuskan permohonan Najib Razak untuk menurunkan dokumentari Man on the Run daripada platform Netflix, kata Fahmi Fazil. Bagaimanapun, Menteri Komunikasi menegaskan filem dokumentari mengenai skandal kewangan 1MDB telah berada di pawagam sejak Oktober tahun lalu tanpa sebarang aduan. Saya dapat nasihat daripada Peguam Negara dan penasihat undang-undang kementerian dan penasihat di SKMM. Rata-rata pandangan ketiga-tiga pihak ini selari dan selaras di mana secara faktanya filem tersebut telah ditayang di pawagam pada Oktober tahun lalu. Masa itu LPF telah diberi kelulusan dan tidak berlaku apa-apa isu. Memandangkan ini satu perkara yang telah dizahirkan dalam mahkamah, maka kita perlu merujuk sebarang perkara kepada mahkamah. Kita tidak boleh mendahului proses mahkamah. Fahmi menjawab soalan media pada waktu itu. Baik. Dokumentari berkenaan dengan Man on the Run ni adalah dokumentari berkenaan dengan 1MDB. Okay, siapa tak tengok lagi, I think dekat Netflix masih ada. Dan saya dah tengok, 2 kali saya dah tengok. Dan excellent dokumentari. Saya sarankan tuan-tuan yang tak faham tentang 1MDB, pergi tengok. Tapi bagi saya dokumentari itu tak do justice lah sebab dia sejam lebih je kan. Dia ada banyak lagi cerita dalam tu yang tak diceritakan. Baik. Tapi kita nak bagi tuan-tuan, Mahathir nak ke mana dah? Dan kenapa PAS masih lagi nak riding on Mahathir? Jawapan mudahnya sebab PAS dah tak ada apa. PAS tak boleh ride on apa-apa. Saya dedahkan hari itu kes Sanusi. Syarikat-syarikat yang dibawa tu, bagi saya anggap itu syarikat-syarikat yang tak kompeten. Saya tak kata scammer lah. Saya tak kata syarikat tu syarikat scammer, tak. Tapi kalau saya jadi orang yang buat due diligence pada syarikat itu, banyak soalan saya pada syarikat tersebut. Kamu nak raise 2 bilion sedangkan kamu punya revenue pun tak sampai 200,000. Macam mana kamu nak raise 2 bilion? Tapi saya tak tahulah Sanusi pandai ke tidak bab ni kan. Dan saya kata hari itu ada ura-ura di dalam PAS nak tukar Sanusi kepada MB Kedah yang baru. So tuan-tuan, akhirnya geng-geng kekal tegang ini
menjadi semakin tegang. Dia ingat dah cukup jumlah, tetapi rupanya mereka semakin terbelah. Yang sepatutnya menyokong mereka, sudah mula meninggalkan mereka. Dia kata PMX tak cukup jumlah, tetapi yang kurang jumlah sokongan adalah mereka. Terus sokong kerajaan PMX, terus sokong kerajaan Madani, insya-Allah kita akan kekal menjadi sebuah kerajaan yang progresif, yang reform, yang akan benar-benar membawa perubahan terhadap negara. Pemimpin kita pemimpin yang betul, bukan rasuah, menentang rasuah. InsyaAllah kita berada di jalan yang benar, terus istiqamah di dalam jalan ini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang pasti PN kekal tegang. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.